Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Dialog Tiga Penjuru. Banyak persoalan kita timbulkan apabila kita bercakap berkaitan dengan ribuan rakyat Palestin yang terkorban. Bila akan terhapus segala kekejaman Israel? Bila akan terbebas segala sengsara rakyat Palestin? Dan bila dunia akan saksikan keamanan berpihak kepada rakyat Gaza yang ditindas? Hari ini, dunia bersolidariti mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman ini. Doa kita, harapan kita supaya terhapus segala sengsara. Ini perkara yang perlu kita bincang dan kita berdiskusi, terutamanya untuk melihat kepada bagaimana suara ini perlu sampai kepada dunia. Apapun hal-hal inilah yang perlu kita teliti dan juga kita fahami. Kita nak bercakap berkaitan dengan genosid di Gaza. Kuasa dunia buat pekak. Ini persoalan besar yang perlu kita terjemahkan menerusi tiga tetamu saya yang kami undang di studio hari ini. Saya bercakap berkaitan dengan genosid di Gaza, kuasa dunia buat pekak. Baik, terima kasih kepada di hujung sekali Nathaniel Tan, kolumnis dan juga aktivis hak asasi manusia. Kita ada Encik Nur Azam Abu Samah yang merupakan panel penasihat khas Mercy Malaysia. Dan juga terima kasih kepada Faizal Tahir, penyanyi, penulis lagu, penerbit dan juga aktivis kemanusiaan bersama-sama dengan Dialog Tiga Penjuru hari ini. Pertama sekali, apabila kita bercakap berkaitan dengan solidariti, himpunan dan sebagainya, semua dunia dan juga semua negara melakukan hal-hal yang sama. Tetapi ke mana dan juga bagaimana untuk ketiga-tiga panel hari ini melihat kepada isu Palestin dan juga Gaza termasuk kekejaman Israel ini pada hari ini. Sebagai permulaan ini kita nak melihat kepada apa yang ketiga-tiga panel rasakan. Sedih itu iya, tetapi sejauh mana sasaran kita untuk menilai perkara seperti ini. Mungkin saya mulakan dengan Pak Azam dulu lah. Okey, bukti kekejaman yang dilakukan oleh tentera Israel terhadap penduduk Gaza jelas. Saya rasa dunia semua nampak perkara yang dilakukan sekarang ni bukan saja melanggar undang-undang antarabangsa, malah sifat tidak berperi kemanusiaan ini memang sebenarnya seolah-olah mencabar seluruh dunia yang sedang berusaha untuk mengangkat martabat kemanusiaan, terutama macam kami di Mercy Malaysia selama 13 tahun yang dah pun berada ataupun dah bersama-sama melakukan membantu masyarakat di Gaza baik semasa perang maupun di fasa pemulihan awal dan juga di fasa pembangunan. So 13 tahun yang kita nampak daripada perang hujung 2008 hingga awal 2009 dan juga kita tahu pada tahun 2012 2014 yang sangat besar, namun jumlah kematian sekarang ni dah exceed, dah melebihi pada kematian 2014, padahal baru 20 hari hari ini. 2014 perang sebanyak 52 hari dan kini tahun 2023. So kekejaman yang berlaku buat masa sekarang ni memang sepatutnya dah melebihi tahap apabila diputuskan bekalan elektrik, bekalan air. Dua ni antara perkara yang sangat besar. Tapi strategi yang kita nampak memutuskan bekalan kemanusiaan ni. Ini salah satu kita rasa dah memang tak boleh nak fikir lagi apa yang nak dilakukan. Mungkin kerana aib mereka seolah ditampar oleh tentera Brigade Al-Qassam kerana benda yang tidak terduga di fikiran mereka sudah berlaku pada Oktober 2007 ni sangat memalukan mereka dan sampai hari ini seolah-olah tidak ada ruang untuk berfikir tentang gencatan senjata, koridor kemanusiaan, dan ini yang sangat kita takutkanlah. Apa yang bakal kita hadapi dari hari ke hari. So saya hampir setiap hari dapat berkomunikasi dengan kaki tangan ataupun staf Mercy yang di dalam
Gaza. Semalam antara kiriman WhatsApp yang dihantarkan kepada saya adalah tolong perbanyakkan doa. Perbanyakkan doamu sekarang dan di tahajudmu. Kerana kami sangat dalam ketakutan, bom sudah mendekati rumah aku, dia kata. Dan hari ini juga dalam rumah aku ada 140 ahli keluarga mereka yang duduk bersama. Kerana mereka tidak lagi tinggal di rumah-rumah mereka yang di sekitar Bandar Gaza. Mereka tidak berniat pun nak keluar daripada Bandar Gaza. Mereka nak duduk di situ. Kalau nak jadi apa-apa pun biarlah jadi sekali. Salah satunya adalah disebabkan mereka ingin mengurangkan penggunaan bekalan elektrik, bekalan air dan sebagainya. So, kita berharap ada sesuatu yang besar harus berlaku dalam tempoh terdekat. Kalau boleh sekarang, kita tak nak tunggu lebih lama lagi. Itu mungkin pandangan saya lah dekat awal. Net, daripada apa yang Encik Azam cakap tadi, hal ini melepasi daripada isu-isu agama, isu-isu budaya dan sebagainya. Ini kita bercakap berkaitan dengan isu kemanusiaan dan bagaimana hal ini perlu ditangani oleh dunia khususnya. Dan melihat perkara ini, bagaimana solidariti itu perlu wujud bukan saja dalam kalangan agama yang sama tetapi merentasi ataupun melepasi dari bentuk segala pegangan dan juga fahaman. Terima kasih. Terima kasih atas jemputan. Terlebih dahulu dalam isu ni saya suka buat caveat lah. So pertamanya kita harap pertumpahan darah ni boleh dihentikan secepat mungkin dan kita harapkan pembebasan lah, liberation orang Palestin secepat mungkin. So kita nampak memang ini bukan satu isu agama atau bangsa. Saya rasa benda itu semakin ketara. Sekarang ini adalah perang besar terbesar dalam cukup berapa tahun lah. Sekarang kita sudah dalam era medsos, media sosial dan sebagainya. So kita dapat lihat kebenaran dan apa yang berlaku di lapangan dengan lebih jelas. Saya rasa mungkin dulu-dulu dia ada banyak spin, ada banyak ada banyak pandangan, kita boleh manipulasi kebenaran. Tapi sekarang saya rasa agak jelas lah. Dan apa yang dia agak jelas, siapa yang penjajah, siapa yang dijajah. Siapa ada tentera besar-besar sebagainya, siapa baling batu dan sebagainya. So apa-apa dua-dua belah pun ada salah dan sebagainya, tapi pembezaan kuasa itu agak besar lah. Dan bila pembezaan kuasa itu semakin besar dan semakin atas berapa tahun dah, saya rasa ini memang bukan isu agama bangsa, dia isu kemanusiaan, isu hak asasi, isu penindasan, kezaliman dan sebagainya. So saya rasa dia dan kita nampak juga, kita dah ikuti perkara ini di Malaysia contohnya, dah cukup lama kan. Dan pada awal-awalnya mungkin kita memang satu masyarakat yang divided lah, polarized ya. Dan ada of course majority yang orang Melayu Islam dia of course pro Palestin. Dan dulu kita nampak kadang-kadang ada di kalangan non muslim yang saya nampak orang muslim sokong ni, so saya nak sokong belah satu lain dulu. Dan perkara ini masih ada. Kalau kita nampak WhatsApp group sikit-sikit, kita berterus terang lah, dia masih ada. Tapi saya nampak dalam over the years dia sudah berkurangan sikit. Dan semakin ada konsensus yang ini satu perkara yang so kita lihat dalam acara himpunan yang dekat Axiata tu hari tu dengan pentas dengan PMX, dia ada dalam pentas tu ada orang Kristian, ada orang yang boleh kata antara ketua Sami Buddha di Malaysia yang berucap juga. So kita dah nampak benda ni. Dan himpunan hari tu ada MP yang bangkitkan isu takbir yang dilarang kononnya. Saya sebagai non-Muslim, saya tak ada masalah dengan peribadi, tak ada masalah dengan takbir. Saya banyak kawan Abim Ikram, dia bagi takbir kuat-kuat, saya pun rasa semangat. Tapi so saya tapi isunya bukannya dilarang atau tapi saya nampak penganjur ni dia dah semakin peka. Dia fikir macam mana kita nak bersifat inklusif. Macam mana kita nak buat gerakan ini yang lebih meluas, bukan saja berbau agama dan sebagainya. So saya rasa itu satu memang harus dipuji lah, harus satu pengembangan yang baik. Dia mungkin boleh jadi satu lagi benda yang boleh menyatukan rakyat Malaysia. Adakah Net melihat isu yang berlaku di Palestin, peperangan di antara Palestin dan juga Israel ini sebagai satu bentuk ataupun satu kempen genosid, terutamanya ke atas rakyat Palestin ataupun ke atas Palestin itu sendiri?
Ya, dalam soal ni kita kena meneliti sikit konsep genocide dan sebagainya. Saya belajar di Amerika. Saya ada banyak kawan Yahudi dan sebagainya. So kita kena membeza secara jelas lah. Ada Zionis, ada Israeli, ada Yahudi. Ini bukan semuanya sama-sama. Right? Tapi saya rasa memang ada pihak-pihak di Israel, pihak-pihak berkuasa yang memang pada mereka dia kena fikirkan, saya guna istilah final solution. Final solution ni satu istilah yang dari Jerman dululah waktu Holocaust. So waktu zaman Hitler dia fikir macam mana kita nak selesaikan masalah Yahudi ni, dan pendekatan Hitler adalah bunuh semualah. Simple kan? So saya rasa memang mesti ada puak-puak di Israel. Saya tak boleh jelas yang individu ini saya tak tahu lah, tapi mesti ada golongan, ada mafia tertentu yang rasa bagi mereka masalah Palestin ini adalah satu masalah yang lama lah, dan mesti ada pihak di antara dalam kerajaan itu yang rasa bunuhlah aja semua. What's the problem? Throw them into the sea. Right? Tapi apa yang akan berlaku akhirnya kita belum tahulah, kerana kita nampak dari saya hari itu saya baca dari tentera Israel sekarang ni, dia dah satu generasi dia tak terlibat dalam perang besar. So kalau dia dah muda-muda orang yang dia besar dalam zaman yang lain lah. So kalau you nak hantar budak-budak ni nak masuk ke dalam Gaza, nak lawan, walaupun dia nampak dari jauh dia nampak besar, dia nampak banyak, tapi kalau dia nak nampak terlibat dalam urban warfare itu, bukan senang nak cakap lah apa yang akan berlaku. Dia jadi macam Vietnam, macam Afghanistan. So saya rasa Israel pun mungkin dia akan fikir sikit lah. Tapi dia ada banyak faktor lah, ada banyak geopolitik dan sebagainya, Hezbollah, Iran, apa-apa. Saya pun tak faham 100% lah. Tapi saya rasa memang ada pihak yang nak push untuk buat genocide. Dan kalau mereka teruskan dengan putuskan bekalan makanan, putusan air semua itu, dia dah kira hampir ke tahap itulah. Itu adalah kecenderungan yang jelas boleh kita lihat. Malam ini Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNGA akan bermesyuarat ataupun akan bersidang yang mana akan mempertimbang resolusi baharu mengenai perang Israel-Hamas, dan pastinya ini akan kita bawakan perkembangan semasa berkaitan dengan perhimpunan ataupun UNGA ini. Baik, Faizal, bila kita bercakap berkaitan dengan solidariti, cara dan juga tindakan setiap negara, setiap individu ataupun sesiapa sahaja berbeza. Walaupun kita mungkin ada dalam kalangan kita tidak pernah pergi ke Gaza, tetapi visual, gambar dan segala-galanya membuktikan kesengsaraan yang bagaimana ditanggung oleh penduduk-penduduk Palestin dan juga Gaza. Bagaimana Faizal melihat kepada perkara ini untuk kita sama-sama membentuk satu solidariti yang akhirnya daripada apa yang kita rasa, apa yang kita terjemahkan itu akhirnya membuahkan satu doa agar segala bentuk tindakan ataupun apa sahaja resolusi yang dilakukan oleh UNGA, PBB dan sebagainya dapat diatasi, dan juga akhirnya kita dapat melihat sesuatu yang baik untuk Palestin dan juga Gaza. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertama sekali sebab sudi menjemput saya, walaupun secara jujurnya saya tak adalah orang yang paling pakar dari segi politik ke ekonomi ke hal dunia ke apa kan. Tapi saya rasa sebagai seorang yang memang dididik, diberi orang kata ilmu mungkin tak banyak daripada arwah ayah saya yang dulu banyak terlibat dengan kempen untuk menghantar bantuan ke Gaza. Arwah ayah saya sendiri pernah masuk ke sana beberapa kali. So saya rasa pada saya lah secara jujurnya mungkin ada orang masih nak menunggu masa lagi untuk nak declare ini satu genocide. Tapi kalau kita tengok definition genocide tu pun maksud dia is deliberately. Deliberately ni maksud dia membunuh dengan sengaja. Sengaja. Deliberately membunuh beramai-ramai satu populasi bangsa dari satu kawasan itu tanpa ada sebab yang kukuh lah. Okey, kita boleh terima kalau Israel rejim Zionis ni membalas serangan sebab dia kata Hamas mulakan. Okey, faham. Kalau kita nak orang kata cara orang kampung bercerita lah nak bagi senang orang faham, nak bagi senang budak-budak faham. Dia kisah dia macam contoh kata anak saya hantar pergi sekolah. Lepas tu anak saya ni dibuli oleh seorang kawan dia lah kat sekolah. Lepas tu anak saya balik,
okey, anak saya itu dibuli sebab dia dikacau. Okey, dia dikacau. So saya pula yang keluarga lagi satu ni pula tahu anak dia anak saya dah balas kepada anak dia. Anak dia pula pergi balik cerita dengan bapak dia boleh datang satu family, datang pukul saya punya family. Tak cukup balik. Dia bawa satu family, pukul saya satu family, dia panggil bapak saudara dia kampung sebelah, suruh tolong dia. So kisah dia macam tu sebenarnya. Kalau dalam bahasa orang kata senang nak faham. So kalau nak dalam peperangan ni mestilah ada dia punya spark kan, kenapa terjadi. Dan saya rasa benda yang paling penting, especially untuk mereka yang sangat bersemangat untuk pergi buat demonstrasi ni, number one pada saya adalah ilmu. Kena ada knowledge. Jangan suka-suka hati pergi buat demonstrasi, kita nak tunjukkan marahan, nak lepaskan emosi marah dia ni, tak tahu asal pokok pangkal, tak tahu asal usul cerita apa semua. So I think at this very moment, salah satu weapon, salah satu senjata lah kalau nak katakan, yang boleh kita semua gunakan adalah ilmu. Dengan mencari benda tu. Jangan datang macam saya cakap tadi, buat demonstrasi, melepaskan rasa marah tanpa kita sendiri tak tahu actually what is going on. So bila saya cakap ilmu ni, kita cek balik sejarah Palestin ni. Dari tahun bila benda ni bermula apa semua dan kenapa boleh jadi sampai macam ni. Sebab dari zaman dulu lagi, dari zaman Nabi pun sebenarnya Palestin ni menjadi tanah rebutan. Menjadi tanah rebutan, dan Palestin ini memang disebut Allah kata yang Palestin ini adalah tanah untuk orang-orang yang beriman. Okey, dia tak kata untuk tanah orang Islam. Dia kata tanah orang yang beriman. Beriman ini termasuklah golongan Kristian, Nasrani yang berpegang pada kitab dan juga Yahudi. Okey. So kisah dari zaman dulu juga pernah sahaja Jerusalem ni, Palestin ni dikuasai, dijaga oleh Kristian. Dan pada zaman Saidina Umar, paderi yang menjaga Palestin ni, menjaga Baitul Maqdis ni, dia serahkan secara sukarela kunci tu kepada Saidina Umar sebab dia kata dia tak larat jaga. Dia tak larat jaga sebab terlalu banyak orang nakkan tanah ni. So ini menunjukkan yang sebenarnya orang Yahudi, orang Arab, orang Kristian, Nasrani semua duduk sekali pada satu masa dahulu dengan aman apa semua. So itu mungkin sikit je lah. Kalau saya nak cerita panjang kita habis sejarah. But basically I want people to know that arm yourselves with knowledge. Arm yourselves with knowledge. Nak pergi berdemonstrasi, nak membalas orang lain punya hujah. Hujah, nak membalas orang lain punya hujah apa semua, biarlah ada knowledge. Itu benda yang selalu kita terlepas pandang dalam keadaan macam ni. Macam contoh kata, saya ambil contoh sedikit, mungkin ada sebelum ni ada perhimpunan di mana ada isu yang macam tadi cakap tak dibenarkan takbir supaya orang yang bukan non-muslim juga boleh join. Sebenarnya secara jujur pada saya benda itu tak ada masalah pun. Allahu Akbar tu bukan satu laungan untuk mengajak orang pergi buat benda tak baik. Allahu Akbar tu simply means God is great. Kan? Lepas tu macam saya mungkin faham macam dia larang orang membakar bendera membakar bendera Israel, ajar budak-budak pijak, saya nampak. Lepas tu membawa spanduk ada muka Netanyahu, sebab orang tu kita dah tahu bukanlah orang yang baik. Secara jujur orang yang jahat lah. Senang saya cakap, saya tak nak berselindung. Kalau saya pun saya faham, buat apa kita nak lagi mempromosikan dia punya diri itu, kita memberi lebih perhatian kepada dia. Dan benda-benda macam memijak bendera Israel, membakar yang saya tahu orang marah. Tapi saya fikir satu benda je. Sebagai seorang Muslim yang betul-betul berpegang kepada agama Islam dan berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad, adakah Nabi Muhammad akan membenarkan benda itu sebagai seorang Muslim? Tidak. Kenapa? Saya beritahu sikit kalau saya boleh sambung. Saya banyak cerita sejarah. Saidina Umar, masa dia nak pergi ambil Jerusalem ni, nak pergi ambil Baitul Maqdis ni, dia duduk dalam sebuah gereja. Dia panggil paderi ni, cakap, dah masuk waktu solat, aku nak solat. Lepas tu paderi tu cakap pada dia, solat je dalam gereja ni, tak ada masalah. Which is true, boleh. Apa Saidina Umar buat? Dia punya dahsyat ni, rasa hormat kepada agama lain, dia keluar pada gereja tu, dia solat di luar. Lepas tu dia bagi tahu kat paderi tu, kenapa saya solat di luar tadi sedangkan kamu bagi saya solat di dalam. Sebab saya takut, saya sebagai seorang ketua Islam, takut masa hadapan ada orang Islam nampak dan tahu Saidina Umar pernah solat dalam ni, diorang akan kata, oh Saidina Umar pernah solat dalam ni, so kita boleh tukar gereja ni jadi masjid. Nampak? Dia tak nak orang Islam datang dan cakap ini gereja, kita kena tukar jadi masjid. Betapa hormatnya dia kepada agama lain. Dan ini yang diajar dalam Islam. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad.
So ini adalah satu benda yang langsung tak ditunjukkan oleh Netanyahu, rejim Zionis. Kita tahu mereka bom hospital, mereka bom masjid, mereka bom tempat-tempat awam yang tiada kena-mengena dengan Hamas ni. Ya. Dan itu adalah orang kata dalam peperangan pun ada undang-undang dan dia telah melanggar segala undang-undang ini. Dan saya tak rasa pada waktu ini kalau masih nak, bukan lagi masuk untuk berlembut. Bukan masuk untuk berlembut lagi. Ini macam kalau kita marah anak, dia buat salah sekali, okey dia lepas. Kalau dia datang buat salah lagi sekali, kita tarik telinga. Baru dia nak dengar. Tapi sekarang ni, salah satu benda yang membuatkan Israel dan rejim Zionis ni rasa mereka terlalu besar dan berkuasa adalah kerana apa? Ekonomi mereka dahsyat. Faizal cakap tadi, ini bukan masanya untuk berlembut. Ya. Mungkin tindakan dan juga cara masyarakat ataupun individu di dunia menunjukkan kemarahan seperti yang Faizal kata, bijak, bakar dan sebagainya. Betul. Bagaimana hal ini untuk kita bagi kefahaman bahawa ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Betul. At the end of the day, it's all about, pada saya lah, apa yang kalau kita betul belajar pasal Nabi Muhammad, ajaran dia, kita buat apa-apa pun dalam orang kata akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi. Itu Islam. Kalau kita baca balik sejarah peperangan, Nabi pergi berperang setelah dia mendapat dapat wahyu, dia mendapat kebenaran dari Allah. Dia kalau boleh tak nak berperang. Dan kita tahu Nabi, tawanan-tawanan perang semua dilayan dengan baik. Sedangkan kita ada nampak beberapa hari lepas Hamas melepaskan dia punya tahanan dan wanita tersebut sendiri mengatakan dia dilayan dengan sangat baik. Sampaikan di hujung video tu dia nak salam Hamas tu. Cara dia salam tu macam, terima kasih banyak-banyak jaga aku dengan baik. Okey, so ini adalah akhlak Islam. So macam saya cakap tadi, memang bukan, jangan salah faham bila saya cakap ini bukan masa untuk berlembut, bukan saya ajak semua orang pergi berperang, angkat senapang, pergi menembak orang, tak. Tapi ini dengan suara. Dengan suara. Macam yang kita buat, demonstrasi. Macam yang kita tengok PMX sendiri buat 2 malam lepas. Kalau tak silap saya, di Axiata Arena. Bersuara. Semua orang perlu bersatu. Perlu sampai kepada satu tahap, terus terang saya cakapkan, kalau harus dilakukan, boykot. Harus naik satu level. Sebab boykot ni adalah satu benda yang dipandang remeh, tetapi sebenarnya berkuasa kalau semua orang boleh jalankan benda ini. Tapi macam saya cakap tadi, bila boykot pun kena ada ilmu. Kita jangan suka-suka hati boykot tanpa kita ada ilmu tentang asas benda ni apa semua. So benda ni harus datang daripada, at the end of the day, kena daripada kerajaan. Cerita boykot ni saya nak sambung dengan panel lain juga, dengan Faizal juga. Sebab boykot ni betul, the issue dia agak tricky sedikit apabila kita bercakap dengan boykot. Orang cakap boleh boykot saja ini, tapi dalam masa yang sama seperti Faizal kata, kita kena ada ilmu dan juga kita kena faham berkaitan dengan boykot ataupun cara kita menunjukkan kita punya rasa dan sebagainya. Pak Azam, bila kita bercakap berkaitan dengan sempadan Rafah ataupun sempadan-sempadan lain, terutamanya hospital, elektrik dan sebagainya adalah kawasan yang teruk terjejas disebabkan peperangan ini. Bantuan tidak dapat masuk. Beratus truk sedang menunggu di sempadan untuk menyampaikan bantuan dan sebagainya. Adakah Pak Azam melihat kepada ada solusi besar yang perlu dilakukan segera untuk pastikan bahawa jutaan rakyat Palestin dan juga Gaza ini dapat akses kepada makanan dan segala bentuk bantuan dalam keadaan sekarang? Apa yang dunia perlu lakukan? Melihat sejarah perang 13 tahun yang sudah pun berlaku, memang akan ada koridor kemanusiaan dilakukan. Cuma mungkin bila rasa puasnya pihak tentera Israel dan bila mana tekanan-tekanan yang besar yang boleh dilakukan, kita harap malam ni ada satu resolusi ataupun usaha yang nak membuka sempadan dan juga bantuan akan dimasukkan segera ni dapat direalisasikan. Kerana pengalaman-pengalaman daripada perang yang lalu, apabila koridor kemanusiaan ini terbuka, maka keputusan untuk pesakit masuk ke Arish. Arish mempunyai sebuah hospital yang cukup besar, 700 kapasiti katil. Selain pada Arish juga di Sinai Utara, sebenarnya sekarang pun sudah bersedia untuk menerima pesakit-pesakit. Malah tahun 2014 juga pesakit ada yang sampai ke Cairo, di Palestinian Hospital di Cairo. Dan perkara ini adalah harapan yang kita sebenarnya tak boleh nak putus berharap.
Kita tahu bantuan kemanusiaan sekarang ni, pesawat yang telah tiba bukan sahaja daripada negara Islam, daripada Tunis, daripada Venezuela, daripada Brazil, daripada India, semua dah sampai. Dan insya-Allah daripada Malaysia juga awal hujung minggu ni ataupun awal minggu depan ada 2 pesawat yang akan diberangkatkan dengan tonnage yang lebih kurang 50 tan yang di dalamnya terdapat keperluan bantuan keperluan perubatan, keperluan makanan, keperluan untuk bayi, keperluan bukan makanan, semua telah pun usahakan bersama 39 NGO di seluruh Malaysia. Saya rasa ini satu solidariti yang sangat penting dan sangat kuat yang telah kita berjaya lakukan, kerana dengan usaha pihak kerajaan untuk menyediakan pesawat, NGO dapat berusaha. Selain daripada apa yang kita boleh buat dengan demonstrasi, usaha berkumpul, menyatakan solidariti dan memahamkan situasi dan bagaimana konteks peperangan dan apa usaha dan yang kita boleh lakukan. Kerana kefahaman itu sendiri satu perkara yang sangat besar. Ilmu ni kita kena ada untuk kita membalas, kan. Perang yang dunia berlaku sekarang di dalam, kita di luar yang boleh melakukan ikut kapasiti masing-masing kita lakukan. Kerana kita kena ingat, perang berita juga sedang berlaku. Tanpa pengetahuan, kita boleh cakap, oh hari ini pintu Rafah dibuka. Sedangkan bila saya kontak Dr. Khamis, staf masjid di dalam, belum lagi. So bermakna mungkin kabar angin sahaja yang telah disambung ataupun di tweet, di share lagi. Sedangkan perkara itu tidak benar. So mana memastikan kalau kita pun nak membalas apapun maklumat, nak menegaskan, menampakkan, menjelaskan, semua juga perlu ilmu yang betul dan juga yang tepat. So dalam masa yang sama juga, kita dalam konteks mengharap koridor kemanusiaan ini dibuka, apa yang kita boleh lakukan sekarang ni selain daripada pesawat yang banyak sekarang menghantar barang-barang bantuan ni, kita kena tahu jugalah yang menghantarkan barang-barang ni selain daripada negara, pihak PBB, daripada UNICEF, daripada WHO, semua pun dah menghantarkan. Kita kena betul-betul ikuti secara langsung setiap hari. Perkembangan 2 minggu berbeza dengan perkembangan selepas lagi 4 minggu. So perang masih belum habis dan kita boleh cuba anticipate. Kalau dia berlaku selama 50 hari, apa lagi yang boleh kita lakukan sekarang? So macam tadi saya sebut tentang doa, kan. So doa ni saya rasa semua rakyat Malaysia boleh buat. Dan perkara yang sekecil-kecil yang kita boleh lakukan selain daripada perkara yang nak membantu daripada jauh ni adalah sebenarnya harapan kita. Kita bagaimana kita nak melihat perkembangan kemanusiaan ni dengan apa yang bakal berlaku pada mesyuarat PBB pada malam ni. Kita sangat mengharap ada sesuatu yang lebih baik berlaku pada hari ini, insya-Allah. Dan juga bagaimana Pak Azam melihat kepada, kita tahu bila kita bercakap berkaitan dengan bantuan apa sahaja yang dilakukan, kita rakyat Malaysia bersedia dalam apa segala bentuk sekalipun, mungkin jutaan barangan dan sebagainya. Tetapi apalah makna semua ini ketika dalam fasa peperangan ini berlaku, yang kita tak tahu pun berapa hari, sekiranya bantuan itu pun masih sukar lagi dapat, ataupun masih sukar lagi untuk masuk. Siapa dan ke mana hala kita perlu kita suarakan bahawa Israel, tindakan dan juga perkara ini, apabila kita bercakap berkaitan dengan kuasa-kuasa besar dunia yang terus mungkin dalam satu kepompong dan juga kelompok bersama dengan Israel ini. Betul. Sebenarnya apa yang saya sendiri lihat sebagai badan bantuan kemanusiaan yang berusaha melihat, membantu, menguruskan semasa peperangan, semasa selepas dan sebagainya, khabar ataupun berita yang kita dapat lihat di media sosial. Maknanya kita tak bolehlah putus cuma 2 minggu pertama aja turun ke jalan. Sebab kalau gambar-gambar yang kita lihat apa yang berlaku di UK misalnya, berlaku di tempat lain di seluruh dunia, gambar yang sebegitu banyaknya perhimpunan ini, kalau boleh berterusan, dan ini akan mendesak.
ini akan mendesak sebenarnya. Maknanya menampakkan kepada kerajaan-kerajaan di negara tersebut, mereka yang mungkin tak boleh nak menolong pergi, tapi mereka melakukan sesuatu yang dari segi keamanan, mereka berharap dan berhimpun dan seterusnya. Dan perkara ini harus diteruskan. Kalau macam kami di Mesir Malaysia, kami melihat strategi bagaimana bantuan ni dengan antisipasi pintu itu akan dibuka. Bagaimana nak mengantar sebanyak-banyak bantuan ke Arish. Kerana kita tahu di Al-Arish sekarang ni, di mana bandar yang terletak 50 km daripada sempadan Rafah, merupakan pusat pengumpulan seluruh bantuan dunia. Dan perkara ni, kalau kita tahu, 20 truk yang pertama masuk pada hari pertama dan 17 truk dikatakan hari kedua yang tak diberitahu pun. Tapi daripada dalam saya dapat kabar 17 truk tu dia masuk. Barang ni sendiri bukan barang keperluan yang mereka perlukan. Mereka perlukan bekalan petrol. Mereka perlukan keperluan perubatan yang banyak. Kalau yang masuk cuma makanan sedikit dan juga dikatakan vaksin COVID, dia tidak tepat pada masa dia untuk dimasukkan. So 20 yang pertama dengan yang diharapkan 500 sehari truk tak samalah, terlalu halus. Yeah. So kita nak kena melihat sebagaimana yang betul-betul faham tentang pengalaman dan hal pengurusan risiko bencana dan juga konflik ini, mengadakan strategi-strategi dengan gabungan-gabungan yang kita boleh buat. Itu sebab bila saya pergi ke Cairo baru ni, tujuannya adalah untuk buat engagement, untuk fahamkan apakah sebenarnya polisi bantuan yang boleh dihantar melalui Kahirah. Kerana itu salah satunya ruang yang boleh kita hantarkan barang-barang bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia. Mr. Ned, bila kita bercakap berkaitan dengan peperangan, dia bukan berkaitan dengan peluru dan juga bom semata-mata. Peperangan ini boleh berlaku dalam pelbagai perkara, termasuk memutuskan bekalan elektrik, tidak sampai bekalan makanan dan sebagainya kepada rakyat dan juga masyarakat awam di Palestin. Mr. Ned mungkin beranggapan bahawa ini adalah penjara terbuka untuk rakyat Palestin. Bagaimana hal dan juga isu kemanusiaan ini perlu dilihat oleh setiap masyarakat dunia bahawa ini adalah satu penindasan yang jelas oleh rejim Israel terhadap penduduk Gaza dan juga Palestin? Terima kasih. So, kita lihat satu terma yang digunakan pada awal-awal serangan ni, pada Oktober 7 ni, gunakan istilah unprovoked. Ni Hamas ni serang tanpa provokasi. Saya lihat kalau kita lihat dalam historical context ni, saya ingat saudara Faizal ni penyanyi, sebenarnya profesor sejarah. Ya. Sejarah dan ilmu ni penting. So kita bincangkan istilah genocide. Adakah ini genocide? Dan memang ada ini dibahaskan, dan saya mengakui perkara ini dia ada legal ramifications, kan? Tapi pada saya seorang penulis, kan, so kita selalu prihatin dengan perkataan-perkataan. Tapi kalau kita nampak dengan situasi ini, saya rasa kalau kita membuangkan terlalu banyak masa, ini genocide ke bukan genocide ke, tidak, saya rasa dia tak ada manfaat yang banyak lah. Yang penting dia penderitaan sedang berlaku lah. Kekejaman sedang berlaku, penindasan sedang berlaku. Kita genocide ni kita nak kira kalau 999 bukan genocide, 1000 itu genocide. Itu tak masuk akal lah, dan kita tak perlu buang, dan kita buat apa-apa hujah pun, pihak yang tak mahu mengakui dan mahu membelahi dengan Israel, dia akan tetap menyebelahi Israel lah. So kita bila dan apa yang berlaku sekarang juga di tempat sana, mungkin dari bab ilmu juga, kan, dan konteks. Kadang-kadang kita nampak Israel sebagai satu monolit, dia satu Zionis semua sama, tapi dia ada banyak nuances lah dalam sana juga. Contohnya, mungkin orang tak begitu sedar, tapi dalam 1-2 tahun ni Israel pun dalam politik dalamannya ada banyak perkembangan. Ada banyak. So Netanyahu ni dia cuba buat perubahan pada institusi, mengurangkan pembebasan institusi kehakiman lah. So orang Israel pun marah. Dia ada protes sama macam bersih lawan Najib dulu, atau reformasi lawan Mahathir. Tahap itulah. Ada pegawai tentera yang kata saya tak mau terlibat, we will stop, we won't call for duty kalau ini putusan ini. So dan
seperti politikus di mana-mana yang keputusan-keputusan ini buat Netanyahu ni selalunya dia dibuat mengikut kalkulus kepentingan politik peribadinya, bukan dilihat sebagai dan kita bincangkan berkenaan boikot tadi juga. Saya rasa ini memang satu perkara yang menarik, yang penting. Kerana akhirnya pada analisis saya peribadi, semua ini benda adalah geopolitik dan kepentingan politik masing-masing. So kita selalu bincangkan penindasan agama, tapi kita juga perlu bincangkan minyak, ekonomi, duit, so dan of course kita jangan boikot betul-betul lah. Kadang-kadang kita ingat ini American, ini Israel, tapi sebenarnya tidak. Dan yang betul-betul Israel kita tak sedar. So kita kena ada ilmu. Tapi kalau kadang ada betul-betul kesan ekonomi, itu yang akan buat yang mungkin boleh berpotensi untuk mempengaruhi dengan lebih ketara. Faizal, bila kita cakap berkaitan dengan boikot dan sebagainya, ya boikot salah satu, tapi apa lagi caranya? Cara lain yang kita perlu fikirkan, bukan saja kita meletakkan harapan kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, kuasa-kuasa dunia dan sebagainya. Boikot juga mungkin salah satu. Mungkin Faizal nak panjangkan sedikit isu berkaitan dengan boikot ni tadi. Okey, insya-Allah. Bismillah. Okey, macam saya cakap tadilah, boikot ni pun bukan satu benda mudah. Macam Tuan Nathaniel cakap tadi, ilmu tu penting. Sekarang ni dalam macam saya cakap lah, bila kita marah, kita emosi, kita akan throw apa-apa sahaja. Kadang-kadang kita tak terjaga apa yang kita cakap atau apa yang kita type dan post apa semua. Kadang-kadang orang tengah marah, dia boleh letak 200 brand kat situ padahal tak semua. Contoh kata kan, kadang-kadang saya tengok orang post, ni brand-brand yang patut diboikot semua kan. Okey. Tapi kena jaga juga benda tu kan. Macam saya faham contoh katanya kalau saya boleh bangkitkan macam baru-baru ni mula-mula hari tu diorang bangkitkan isu McDonald's. Sedangkan McDonald's ni dah pun diberi kepada Lion apa saya tak ingat lah nama company tu. Dua Arabs beli daripada McDonald's US, but they are actually direct licensees kepada McDonald's. So bila keluar isu orang kata boikot McDonald's ni, telah keluar pun satu surat daripada McDonald's ke siapa saya tak ingat, atau kementerian mana-mana mengatakan McDonald's di Malaysia tidak menyokong Israel kerana telah dibeli, telah di direct licensee under Lion. Saya lupa nama company tu, the Arab company tu. But when I check balik, that company yang direct licensee tu, they still have to pay a certain amount of royalty every month or every year, saya tak ingat, kepada the main one, which is the one in US lah. And daripada situlah masuknya duit ke Israel. Kita memang tahu, memang ini satu corporation daripada Israel kan, McDonald's ni. So lepas tu orang bangkitkan, tak kesian ke ramai orang bekerja di McDonald's. Cerita ni kalau nak cerita panjang. Ramai orang bekerja di McDonald's, cari makan, nak sara hidup semua, saya faham. But at the same time, if you look at what's going on in Israel, and know that Israel ni is funded by a lot of huge corporations and brands from all over the world yang kita duk pakai tiap-tiap hari ni. Saya few days back saya tengok ada seorang American penganalisa saham ke apa cakap, dia tunjukkan certain brands ni yang diboikot memang drop. That is the power boycott. Tak sedar drop saham certain brands. Saya tak nak sebut lah, takut saya pun tersilap kan. But itulah, okay, back to what I said just now. Memang saya faham ramai orang mencari rezeki di McDonald's apa benda semua. But I think if kita nak compare dengan orang yang struggle nak mencari kerja di sini dengan what is going on in Palestine, every single cent, walaupun 1 sen yang masuk daripada duit kita masuk ke sana dan dihantar ke Israel untuk membunuh orang, kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Apa kalau orang nak cakap, kalau macam tu bagilah penyelesaian kepada benda ni. Macam mana kalau let's say kita boycott McDonald's, lepas tu McDonald's kalau saya boleh sebut, dulu ada satu brand Danone diboycott Danone, bankrupt, jual kepada Kraft if I'm not mistaken, kena check balik, jual kepada company lain lah Danone ni, sebab boycott, sebab masa tu isu Israel Palestin ni menjadi bankrupt company tu di Malaysia, tutup. Okay, sorry, saya kat mana tadi? Okay, pada saya this is a time secara jujurnya untuk tidakkah kita nampak benda ini sebagai satu tanda dan masa untuk kita menaikkan ekonomi kita sendiri. Takkanlah kita ni tak ada pengeluar fast food lain lokal yang boleh buat lagi sedap, at least lebih kurang samalah dengan McDonald's. Ada je.
ada je kalau kita nak tengok kan, local punya brands yang fast food apa semua boleh. Angkatlah mereka. This is the time. This is the time yang kita duk mencari-cari. Kenapa kita masih nak bergantung kepada benda luar sedang kita tahu kita mampu buatnya. Dan ini semua benda-benda yang kita dah disuap, di brainwash dari kecil yang brand ini lebih bagus dari brand ini sebab ini brand tempatan, dia tak boleh lawan brand ni sebab dia dari luar kan. So ini benda-benda yang kita harus hapuskan dah sekarang. Kita pun nak cerita, kalau orang kata lari sikit topik pun, kita pun tahu dalam kita tak sedar ni world food crisis pun is on the rise actually. World food crisis is on the rise. So maybe we should take it as an, orang kata, satu iktibar untuk this is a time untuk kita bangkitkan ekonomi kita sendiri. Brand-brand yang kita boycott ni, I'm sure we can replace it. It's not going to be easy, but the smallest of efforts can become really huge. Macam kalau contoh kata, saya pernah cerita dengan anak-anak saya kan, macam sekarang ni the war between Israel and Palestine ini macam David and Goliath. You know David and Goliath, gegasi lawan orang kecil. So Palestin ni kecil je, Goliath, tapi boleh menang. Contoh kata saya cakap anak saya, kita ni besar, tiba-tiba kalau kita nampak satu busut semut tu pecah, dia datang serang kita, takut tak? Takut, kita lari kan, walaupun dia kecil. Tapi bila semua bersatu, dia takut boleh kalah kan. So ini benda-benda yang saya rasa masa-masa yang walaupun kita bersedih, walaupun kita marah, jangan jadikan kesedihan dan kemarahan itu buat kita buntu jalan untuk aku tak mampu buat apa-apa. I cannot do anything. I cannot pick up a rifle. Aku bukan orang kaya. Aku pun nak cari makan. Aku tak boleh sedekah. There are so many other ways. Social media, boycott. And I think kerajaan juga harus membangkitkan semangat orang kita untuk this is the time untuk naikkan ekonomi kita. So baru betul kita boleh laungkan merdeka setiap 31 Ogos yang kita ni merdeka. Okey. Baik, nanti kita akan melihat lagi antara perkara-perkara yang mungkin boleh kita jelaskan, terutamanya berkaitan dengan desakan, berkaitan dengan solidariti dan sebagainya. Pak Azam, kita bercakap berkaitan dengan koordinasi, terutamanya dari segi penyampaian bantuan dan sebagainya. Apabila puluhan NGO yang ada di Malaysia contohnya bergabung pula dengan NGO seluruh dunia untuk sampai ke Palestin dan juga Gaza, bagaimana untuk Mercy sendiri melihat kepada perkara ini dan juga bentuk koordinasi yang dibuat, bukan sahaja sekarang lah, mungkin sejak daripada dulu lagi bila isu Palestin dan juga Israel ini. Okay. Setiap kali bila peperangan berlaku, bila bencana besar berlaku, pasti akan ada usaha untuk bantuan masuk untuk membantu masyarakat yang terkesan, terutama mereka yang terdedah dengan seperti orang kurang upaya, kanak-kanak, wanita dan sebagainya. So perkara yang pertama biasanya kita lihat adalah berdasarkan kepada keperluan, dan hal berkaitan dengan Gaza, sepatutnya kita ingin tahu apakah keperluan barang bantuan di dalam pada saat tersebut, pada masa tersebutlah. So kami di Malaysia dan seluruh maklumatnya kami kongsikan jugalah bersama NGO lain, terutama pada pihak kerajaan Malaysia sekarang ni yang sedang berusaha, Kementerian Luar, di mana kami sudah pun mempunyai hubungan baik dengan Kementerian Kebajikan dan Sosial di Gaza. Kami juga mempunyai hubungan baik dengan Kementerian Kesihatan di Gaza, di mana seluruh keperluan ni kami tanya hampir setiap minggu. Maknanya apakah barang keperluan, of course dia akan cakap benda tu terus saja. Semua diperlukan. Tapi kami minta tolong guide juga apa yang diperlukan sekarang, kerana benda-benda ni harus kami susun mengikut kepada keperluan. Nak kami sharekan kepada semua. So data ni sebenarnya menjadi perkara pertama supaya kita tahu apakah bentuk keperluan yang boleh disegerakan. Of course kita juga menggunakan standard antarabangsa, standard sphere. Apabila berlaku je bencana, kita akan melihat kepada keperluan makanan, keperluan bukan makanan, keperluan tempat tinggal, keperluan air bersih, keperluan kesihatan. Ini antara perkara yang memang akan disebut selalu. Cuma di saat apakah perkara yang masih berlaku dan boleh dilihat, boleh didapatkan di dalam, kita usahakan untuk menggunakan semua sumber tu dikeluarkan daripada dalam. Bermakna walaupun kita yang berusaha di luar sekarang ni mengumpulkan barang, mengumpulkan dana, berusaha melakukan sesuatu, kami lebih tekankan apa sahaja yang ada di dalam
ambillah, gunakanlah, kami akan hantar, kami akan bayar selepas daripada ataupun apabila saat memungkinkan. Mungkin kalau kita tengok sekarang ni masih ada berlaku kerana Gaza ni sangat padat penduduknya. Dan siapa yang pernah masuk dah tahu dah bandar dia merupakan bandar moden yang sangat cantik. Saya sendiri dah masuk 3 kali alhamdulillah. Mercy dapat peluang masuk selama 5 kali. Di masa peperangan yang saya sebut 2008, ujung 2008 dan awal Januari 2009, kita masuk semasa perang, semasa masih lagi peperangan sedang berlaku. Tapi selepas tu 2013, selepas fasa pembangunan semula, dan 2014 saya dapat masuk fasa pembangunan awal. Maknanya runtuhan, semalam kita dengar Masjid Al-Wafa dibom berdekatan dengan Masjid Al-Wafa. Masjid Al-Wafa pada tahun 2009, sewaktu dibom, tahun 2010 kami bangunkan semula. Pada perang 2014, dia ratakan terus masjid tu. Hospital Al-Wafa. Hospital Al-Wafa ni. Dia ratakan dan pada tahun 2014, 2015 dibangunkan semula. Dan semalam kita dengar hospital itu dibom sekali lagi. So, perkara ni dia berulang. Maknanya bantuan kita tak boleh tengok cuma di fasa kecemasan ni sahaja. Sebenarnya perkara yang berkaitan dengan fasa awal pemulihan dah boleh difikirkan. Kerana dengan jumlah yang banyak, kita dah tahu berapa ribu rumah yang musnah, total loss. Berapa tempat-tempat awam, keperluan-keperluan untuk membina semula jalan raya, membina semula hospital, semua dah dikeluarkan setiap hari. Dan perkara ni dah boleh dinampakkan dan dibincangkan oleh NGO-NGO untuk kita sama-sama membantu. Mr. Ned, bagaimana untuk kita membawa penjenayah perang Zionis Israel ini benar-benar berada di muka pengadilan itu, dan juga dunia perlu bersatu hati untuk sama-sama menentang segala tindakan kejam ini, Mr. Ned? Saya harap Tuhan tak akan terlalu kecewa kalau saya kata perkara ini peribadilah. Saya tak banyak dari segi kita soal ni apa yang kita boleh buat. Dari segi pada saya peribadi, saya tak fokus sangat kepada benda inilah. Bukan kata tak ada harapan langsung dibawa ke muka pengadilan dan sebagainya, tapi pada saya lebih suka fokus kepada yang lebih boleh dicapai lah, achievable. Benda-benda ni sebenarnya ini mungkin nampak depressing, tapi kalau pada saya analytically, international community ni seperti istilah PMX, dia bukan rule of law, dia law the jungle lah. Siapa yang kuat dia dapat lah, macam tu. So, tapi saya bukan sinis, kita tak boleh buat apa-apa dan sebagainya. Kita dah bincangkan apa yang kita boleh buat, bagaimana kita boleh mengadakan impact yang konstruktif lah dengan perkara ni. Saya sangat tertarik dengan cerita Al-Aman. Saya ingat amat hormat Pak Azam, dia satu orang yang ada pernah ke sana lah, yang pernah tahu apa what it's like, nak jalan atas jalan-jalan Gaza itu. Dia ada satu perspektif yang unik, So ada banyak cara untuk membantu. Yang boycott, soal boycott itu yang ada banyak poin penting, tapi yang boycott ni BDS, boycott, divestment and sanctions, ini satu gerakan antarabangsa. Jadi kita tak perlu semua nak buat penyelidikan dari kosong, start dari zero. Dah ada orang lain dah buat dengan secara mendalam, so kita boleh buat cara tu. Okay? Dan satu lagi cara yang mungkin ada orang yang rasa tak relevan, tapi pada saya masih relevan lah. Kita dari sini ke Gaza ni jauh lah. Kita bukan jiran dan sebagainya. Dan mungkin kita bantu cara yang kita boleh. Mungkin cara macam dengan melalui NGO macam Mercy dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin kita boleh ambil hikmah sikit lah, dari apa yang berlaku. Kita nampak kekejaman, kita marah. Kita nampak penindasan, kita marah. Dan memang rasa marah ni wajar. Tapi kita jangan fikirkan ini benda satu yang jauh-jauh saja. Seperti ada banyak apa yang dialami oleh orang Palestin, ramai orang di dunia pun ada mengalami. Walaupun mereka bukan jiran kita memang ada. Yang kes Kedah itu banyaknya orang Rohingya. Orang Rohingya ni pengalamannya ada banyak persamaan.
dia diusir, dizalimi atas dasar bangsa dan agama, dan dia terpaksa lari. Tapi di sini kita ada banyak orang yang bahasa orang Rohingya ni skeptical. Yeah, exactly. Tapi pengalamannya sama. Dan kita di Gaza ni ada pengusiran paksa kan. Baru-baru dalam minggu ini di kawasan, tak salah saya, dekat dengan Tambun tu ada peladang, abang kata dengan food security kan. Tapi peladang ni yang dah lama duduk di jalan, dia dah diusir. Kawan saya yang aktivis, dia pergi cuba membela, dia kena tolak sampai dia jatuh berdarah, So perkara ni berlaku di tanah kita sendiri. So walaupun nampak mungkin tak ada kaitan, tapi kalau dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, dia ada percaya dengan konsep karma lah. Kita fikir apa yang so kita mungkin ambil hikmah sikit, dan mungkin kalau dunia ni ada orang yang lebih baik di tempat ni, mungkin ada kebaikan yang akan muncul di tempat lain. Mungkinlah. So kita harap kita lebih prihatin kepada apa yang berlaku dekat dengan di kampung-kampung kita sendirilah. Ya. Saya tertarik dengan apa yang Mr. Ned cakap, sebab kadang-kadang kebaikan kita itu bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain dan sebagainya. Bila kita buat mungkin sesuatu yang lain. Faizal, satu perkara bila kita bercakap berkaitan dengan diplomasi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ada cakap hari itu pertama kali dia mengelilingi negara-negara Arab untuk menyampaikan suara dan juga pandangan jelas Malaysia berkaitan dengan isu Palestin dan juga Israel ini. Tapi untuk Faizal sendiri melihat kepada diplomasi negara-negara Islam, negara-negara yang mungkin bukan Islam juga, bagaimana untuk membentuk satu hubungan yang cukup kuat, terutamanya menjelang Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNGA ini, untuk bercakap berkaitan dengan Israel dan juga Palestin ini, Faizal. Okey, terima kasih. Bismillah. Soalan ini sepatutnya untuk menteri Ya. sebenarnya. Berat soalan ni. Saya bukan pakar diplomasi ke apa. Okey, tapi kalau saya boleh bagi macam-macam Tuan Nathaniel cakap tadi, ini pendapat sendirilah. Pada saya, salah satu benda yang Tuan Nathaniel cakap juga mula-mula tadi, yang saya sangat kagum dan faham. Betul, dulu mungkin bila isu Palestin ni, ramai orang yang non-Muslim, bukan Muslim akan ingat macam, oh ini isu agama, so sebab tu orang Islam sokong Palestin apa semua, sebab tu diorang beri, so kita tak payah masuk campur lah. Tak pun kita sokong yang lagi satu lah, sebab dia non-Muslim, kita non-Muslim. Tapi sekarang ni, one more point, Tuan Nathaniel bagi tahu tadi, zaman social media ni, there is no hiding anymore. Macam dulu mungkin kita punya bahan bacaan tu dikontrol, boleh dimanipulasi, kita tak tahu sumber apa ni semua, orang yang boleh pakai cakap je apa semua kan. Kadang-kadang berita tu keluar hari ni, 2-3 hari lepas tu baru keluar, kita boleh baca, kita tahu. But sekarang internet on the spot, whatever is going on in Gaza right now, you can check right now. Saya punya phone ni sampai tiap-tiap hari makin cepat bateri mati sebab asyik masuk notification. Duk follow dekat X or everything that's going on kan. So itu menunjukkan you can know everything on the spot right now. Okay, so apa yang saya nak cuba katakan, ini bukan, yes, pasti ada soal agama, ada soal kaum. Kalau kita betul-betul baca dari segi sejarah pun, okey, ini lagi satu benda yang saya harus ingatkan, ramai orang termasuk diri saya sendiri harus pandai membezakan. Macam saya cakap, ini ilmu Zionis dengan Yahudi tak sama sebab ada je orang Yahudi yang sangat pro Palestin. And for the past few days ni ramai je saya tengok orang Zionis sendiri di US dibesarkan oleh keluarga Zionis, dicerita tentang sejarah mereka, tapi bila mereka tengok what's going on right now, cakap, what am I following actually? Fahaman apa ni kan? Orang Zionis sendiri dah boleh pandai menilai. So kalau nak cerita pasal diplomasi ni, macam saya cakap tadi, ini dah bukan tolak ke tepi soal agama lah, walaupun pasti ada soal orang Yahudi tak boleh dengan orang Arab. Kita memang tahu orang Yahudi memang tak boleh dengan orang Arab dalam sejarah, but this is macam kita bincang ni tadi, this is already a humanitarian punya problem. I'm going to be very frank, honestly, katakanlah yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku di Palestin ni sekarang, berlaku kepada negara bukan Islam pun, I will stand up for that country. But I think I can confidently say, insyaAllah takkan ada benda macam tu, sebab kalau adalah so-called negara Islam buat macam tu pada negara bukan Islam ke apa, itu bukan Islam. Sebab Islam tak ajar untuk buat benda-benda macam ni. Kan? So, that's what I'm trying to say. Kalau I would stand up for negara tu tak ada kena-mengena dengan agama saya pun, tapi ada negara yang kononnya mengaku di Islam buat pada agama lain, I will not support this whatever Islamic group yang buat ni, because it's against religion, it's against humanity apa semua.
So I think semua orang harus faham dan jangan deny that this is already a humanitarian crisis. We need to masukkan bantuan ke sana secepat mungkin. Macam Tuan Nur Azam tadi cakap, 20 trucks a day is ridiculous, is absurd, tak masuk akal. Sedangkan pada hari yang biasa pun perlukan 500 truck, betul. So this is, ini orang kata whether ada orang nak agree ke tak agree. For me, bila dah putuskan bekalan ubat, bekalan makanan, bekalan api, whatever you need, it's mass killing, it's genocide because you are doing it on purpose, apa semua. So I think leaders daripada negara ini semua harus buka mata. Bukan hanya buka mata, sebab orang kata buta hati itu lebih baik daripada buta mata. Buka hati. Lihat that this is about is a humanitarian crisis, dan harus bayangkan kalau benda itu terjadi pada negara sendiri atau keluarga sendiri, because it can happen if it wants to happen. So I think it's a time untuk semua orang memberikan sokongan secara konsisten, bukan hanya menunggu bila ada peperangan besar begini baru nak tunjuk kita punya support apa semua. And like I said just now, untuk menunjukkan sokongan yang konsisten ini harus ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tak tahu pasal sejarah, tak tahu about what's going on. Sebab itulah kita hanya tunjukkan sokongan kita pada satu isu tu bila terjadinya satu isu yang besar macam ni. Sedangkan the issue has been ongoing for all this while pun. Cuma tak diselesaikan. And kalau nak cerita sikit pun pasal sejarah, saya tak pandai sangat. Dulu pun Israel Palestin ni pernah sahaja Palestin pernah sahaja cuba untuk buat satu perjanjian di mana okey, kita benarkanlah you have an Israeli state, but we would like to have our own state of the Palestinians. Tapi mereka tak diterima. Sebaliknya mereka oppress orang-orang Palestin ni. So like I said, masa banyak, sekarang teknologi di hujung jari, buka-bukalah Google tu, cari benda yang orang kata bermanfaat, baca pasal sejarah, and bila kita berhujah, biarlah benda tu berfakta dan orang kata boleh diterima akal. Faizal, pendek saja saya nak jawapan daripada Faizal. Salah atau tidak untuk seorang artis, influencer ataupun mereka yang punya follower lebih daripada 1 juta ini, terutamanya artis lah ataupun selebriti, untuk tidak melahirkan apa-apa rasa, apa-apa posting berkaitan dengan Israel dan juga Palestin? Okay, pertama sekali, alhamdulillah artis bukan saya, sebab follower saya tak sampai 1 juta. Risau sangat tadi. Macam ni lah, saya rasa ini, okay, of course, kalau secara jujurnya saya jenis bukan suka sangat mengambil pusing hal orang lain apa semua. Saya banyak fokus dengan diri saya sendiri. But kalau saya nak judge pun macam ni lah, itu hak masing-masing. Kita tak tahu dia buka dia punya social media tu untuk apa, mungkin untuk buat bisnes, gain followers, untuk kan. But macam saya cakap tadi lah, zaman social media ni kita tak boleh lari ke mana-mana, dan I think orang boleh menilai daripada situ. But at the same time, saya rasa seorang maybe dia tak berani nak suarakan dari segi public. Kita tak tahu, kita bersangka baik, as Muslim kita sangka baik, husnuzon, maybe dia ada derma juta-juta di luar. But at the same time, I think it is better untuk orang yang tak ada duit untuk menderma, lebih bagus kalau dia post dan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang apa yang sedang berlaku. Itu sangat penting. And orang yang tidak memilih site ini lebih teruk daripada orang yang memilih site orang jahat. Baik, terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga panel. Terima kasih kepada anda yang menonton. Apa sahaja tindakan kita itu pastinya membawa satu kepada nilai dan juga pendekatan yang lebih baik. Dan kita sama-sama mendoakan agar segala kesengsaraan, segala penindasan yang berlaku ke atas rakyat Palestin dan juga Gaza dapat dihentikan segera. Ini suara Malaysia, suara yang berpandukan kepada keadilan sejagat untuk hak asasi manusia. Saya Sanahaya, sekian Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum dan jumpa lagi.